Seterusnya bab poligami. Poligami bererti mengamalkan ataupun beristeri lebih daripada satu, iaitu 2, 3 atau had maksimumnya 4 dalam satu masa. Sebab Islam mengharuskan poligami, yang pertama, lelaki atau suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang luar biasa sehingga kan isteri tidak dapat memenuhi keinginannya setiap masa. Yang kedua, keadaan isteri yang sentiasa uzur dan sabit membolehkan suami berkahwin lain. Yang ketiga, menjadi pembela kepada kaum wanita yang menjadi balu atau janda setelah suami gugur dalam berjihad menegakkan agama Allah. Yang keempat, menyelamatkan kaum wanita Andalusia ataupun anak dara lanjut usia yang belum berpeluang mendirikan rumah tangga. Walaupun syarak mengharuskan poligami, namun telah ditetapkan bahawa sekiranya seorang lelaki itu ingin berkahwin lagi, lelaki itu mestilah berlaku adil dengan tidak menzalimi isteri pertama dan anak-anaknya dari segi nafkah, kasih sayang dan juga giliran. Inilah satu syarat yang sukar untuk diberi perhatian oleh mereka yang berpoligami lantaran dibuai oleh keseronokan beristeri baru. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulath wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang bermaksud, maka berkahwinlah dengan siapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain, 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Surah An-Nisa ayat 3. Daripada ayat di atas, Islam tidak menghalang seseorang untuk mengamalkan perkahwinan melebihi satu, tetapi harus mengambil kira keadilan terhadap isteri-isteri dan juga keluarga supaya tidak berlaku kezaliman moral. Hikmah berpoligami. Ada 6 di sini. Yang pertama, dapat melahirkan zuriat terhadap pasangan yang tidak dapat melahirkan anak kerana mandul, sakit ataupun lain-lain. Yang kedua, poligami ialah satu cara untuk melindungi kaum wanita yang tidak mempunyai suami atau kehilangan suami seperti meninggal dunia di medan perang dan sebagainya. Yang ketiga, mengelakkan kaum lelaki daripada terjerumus ke lembah maksiat kerana nafsu lelaki tidak pernah kurang, sedangkan nafsu perempuan semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Yang keempat, untuk mengurangkan jumlah kaum wanita yang tidak berkahwin kerana semakin ramai bilangannya daripada kaum lelaki pada akhir zaman ini. Dan yang kelimanya ialah mengekalkan kerukunan rumah tangga akibat krisis antara suami dan isteri, terutamanya tentang masalah seks. Dengan adanya kebenaran poligami, keadaan suami kembali aman dan pergaduhan dapat dielakkan. Dan yang keenam, menambahkan zuriat umat manusia di muka bumi Allah ini melalui cara yang halal. Kesan poligami yang tidak mengikut syariat. Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan dalam keluarga khususnya terhadap isteri dan isteri-isterinya. Yang kedua, menimbulkan masalah kepada anak-anak yang tidak cukup perbelanjaan dan memaksa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan yang ketiga, membawa kepada penganiayaan terhadap kaum wanita. Dan yang keempat, mewujudkan masyarakat yang tidak aman atas sebab berlakunya pertikaian, pergaduhan dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fa ya'dilu wa yaqulu Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Qala Abu Daud, yakni al-qalb. Maksudnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW membahagikan giliran sesama isterinya dengan adil dan baginda berdoa, ya Allah, ini bahagian aku yang dapat aku laksanakan, kerana itu juga janganlah engkau cela akan tentang apa-apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Berkata Abu Daud, maksudnya ialah hati. Riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan juga An-Nasai Ibnu Majah.